Tak hidup. Hidup. Aduh. Tak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki Thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu ialah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, berkata-kata oleh Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Alhamdulillah, sambung lagi kita muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Sehinggalah pada kata dianya, adapun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan sifat kalam. Tu sifat kalam ni susahlah nak dipahami. Sehingga banyak firqah Islamiyah, fuak-fuak akidah dalam Islam ni tergelincir di dalam permasalahan sifat kalam. Tergelincir. Sehingga ada yang mengatakan Tuhan tidak ada sifat kalam seperti puak Mu'tazilah, dan ada yang mengatakan Tuhan ada sifat kalam dan kalam Tuhan itu berhuruf bersuara yang qadim ada di zat Allah Ta'ala. Sesat agak.
Nah, ada yang mengatakan sifat kalam ni hanya sebagai kekuatan untuk bercakap. Dia panggil al-qudratu 'ala takallum. Nah, kemampuan untuk berkecek. Tapi Tuhan tak ada tahu gapo dia nak berkecek gapo, dia nak kata gapo, tak tahu gapo lagi. Sehinggalah mukhatab, orang hak dia nak tuju cakap tu ada, baru Tuhan pun nak kata gapo kan nak tu ni. Nak kata ginilah ke Muhammadnya. Contoh. Tu semua tu sesak timur belaka, sesak barat dah, lu barat tu pas kat Amerika, Belanda mana dah tu ni. Sesak timur belaka tu. Nah. Jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah, Allah di zatnya ada satu sifat namanya kalam. Kalam yang kita terjemuh dengan makna sifat, iaitu penutur atau pekata. Satu je. Ada satu sifat penutur atau tu sifat pekata di zat Allah Ta'ala. Yang mana bila zat Allah Ta'ala ni ada sedia kala di zat dia tu sifat pekata penutur, maka Allah Ta'ala sedia kala siap untuk menutur dan berkata-kata. Nah, yu'iddu kalaman. Nah, senantiasa Tuhan mempersediakan sedia kala lagi untuk berkecek gapo. Kalau kita tak kata gitu, bermakna Tuhan tu tak tahu nak kecek gapo. Nah, tak tahu nak kecek gapo ni lah kita kata kelu. Kelu dia panggil. Dia panggil kelu. Kharas. Nah, wal afatul batiniyah dia panggil. Kelu ataupun penyakit hak bahasa batin. Penyakit hak bahasa batin. Macam kita ni. Walaupun ada sifat penutur, ada di anak lidah kita sifat penutur, dan kita pun ada orang panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni orang panggil monolog, kita duk cakap dalam hati. Tapi sifat penutur kita tu baru. Nah, arak yang menopang pada jirim anak tekak anak lidah kita. Dan hadisun nafsi, percakapan dalam hati kita juga terima kelu, terima hilang dia panggil. Nah, kita duduk tengah kecek gapo, tiba-tiba lah memang kita ingat, kawan nak kecek gapo ni? Ada kayak gitu. Ataupun kalau dia penceramah kan, sebelum nak ceramah tu dia siap dah gapo isi kandungnya dia nak ceramah. Nah, mukaddimahnya gapo, tajuknya gapo. Nah, isi pertama ayat Qurannya, hadisnya siap lah kau dah. Nah, dengan juk, dengan wak lawak kau gapo siap lah kau dah. Nah, penutup khatimah dia panggil penutup pengajarannya berapa siap. Siapa masa dia pun ceramah lah, gogeng, tiba-tiba mari orang hak dia segan seumpama tok guru dia ke dalam majlis tu. Habis right gapo hak dia nak kecek tadi. Tu dia panggil kelu ke. Dah sedap duk ceramah, ngong tiba mari tok guru dia. Sudahlah tuan-tuan, hamba tak boleh nak kecek dah weh. Tok guru hamba mari dah. Tak ingat gapo nak kecek. Tu semua tu kalam kita. Nah, kalam kita. Lagi pula yang keluar daripada mulut lidah kita ni ada bunyi, ada saut, ada bunyi dan ada huruf. Ada huruf dan ada suara. Biasa disebut huruf dulu baru suara. Sebab apa? Sebab huruf tu lebih khusus daripada suara. Nah, suara tak semestinya berhuruf. Nah, macam kita bunyi tak suara. Bunyi tapi huruf tak. Gapo dia huruf? Tak ada huruf tu. Tak ada huruf. Kelekung kita tepuk kan. Bunyi tak suara. Bunyi suara. Huruf apa? Tak ada tu. Huruf gapo tu tak ada. Alif kokoh ke tak ada tu. Nah, jadi huruf tu lebih khusus daripada suara. Maka kalam Allah Ta'ala sama ada sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, iaitu penutur perkata, ataupun ta'alluq tanjizi qadim, luluh sedia kala lagi Tuhan siap nak kecek gapo tu juga tidak berhuruf, tidak bersuara, bila harfin wala sautin, tanpa harap, tanpa satu huruf dan tanpa satu suara, tak ada. Itu dia panggil kalam nafsi. Kalam hak kita nak basa ke Tuhan, sifat dia dan ta'alluq sifat dia. Jangan ditukar dengan kalam lafzi. Nah, kalam juga. Kalam lafzi dia panggil. Kalam hak bahasa belapah, kalam Tuhan juga. Macam Quran ni lah. Nah, Quran ni dipanggil kalam.
pun panggil, Quran pun panggil. Dia panggil perkataan yang muradif. Muradif ni artinya ittihadun fil makna, muttahidun fil makna, ikhtilafun fil lafzi. Satu pada makna tapi berlainan pada sebut. Sebut Quran, sebut kalam, tapi maknanya sama. Mana Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Jadi sebab tu ulama tegah kita kata Quran ni makhluk, tak boleh. Sebab apa? Sebab takut timbul kekeliruan. Orang gi i'tikad Quran sifat yang ada di zat Allah. Kita duk ngaji ni, kalam yang ada di zat tu makhluk. Kafir kalau i'tikad lagu tu. Wal iazubillah min zalik. Nah, tapi kalau kira kalam hak ada huruf, ada suara, hak dicetak, jadi mishaf 30 juzuk, mula dengan Fatihah, sudah dengan Qul a'udzu birabbin nas. Tu ada huruf, ada suara, ada huruf, ada suara. Ada huruf lah, huruf hijaiyah tu. Dan alif, ba, ta, apa tu? Nah, siapa ke surah Qul a'udzu birabbin nas? Ada awal, ada akhir. Ada i'rab, ada bina. Ada harakat, ada sukun, ada baris, ada ibtidak, mula ayat, ada berhenti, wakah, wasab, apa semua. Bukan baru tu. Ya, baru lah. Tu jadi Quran lafzi atau kalam lafzi itu memang makhluk. Tetapi satu tidak dibenar oleh ulama kata makhluk, bimbang takut bertukar dengan Quran yang ada di zat Allah, itu sifat kalam yang kita bahas ni. Nah, yang keduanya dibenarkan kata Quran lafzi ni ialah kalamullah. Kenapa? Kerana lafaz dan makna tu memang daripada Allah. Lafaz dia dan makna dia tu daripada Allah. Ia tak sama dengan hadis kudusi. Kalau hadis kudusi itu makna daripada Allah, tapi lafaz daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dipanggil hadis kudusi. Firman Allah Taala juga. Tapi firman Allah Ta'ala tu tak boleh boh lah Quran. Lama jadi 31 juzuk pula dah. Ada surah lain pula dah. Nah, tetaplah dia tu bukan Quran, tapi firman Allah Ta'ala dia panggil hadis kudusi. Apa? Sebab makna daripada Allah, tapi lafaz daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau hadisun nabawi, tu lafaz dan makna daripada Nabi Muhammad SAW. Tak apa-apa, tak apa. Moga Nabi Muhammad pun syarik juga pada majazi. Tukar yang buat syariat agama ni pada majaz. Allah syarik secara hakiki. Nah, tu lagu tu. Habis itu. Jadi beza tu. Maka sebab tu Al-Quran dipanggil kalamullah. Kerana apa? Kerana tak ada campur tangan langsung daripada mana makhluk dalam apa dia panggil menjadikan orang panggil Al-Quran tadi. Ya. Tu yang kata inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Quran tu bahasa Arab supaya kamu benar-benar berakal. Jadi Allah Ta'ala lafaznya daripada Allah dan maknanya daripada Allah. Allah tu ke satu repok selalu dah. Secukup selalu dah. Diluh mahfuz pada malam qadar dia panggil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan akan dia Quran tu pada malam qadar. Malam qadar. Tu hari waktu turun diluh mahfuz. Kemudian Jibril pulaknya alaihi salam dia ambil orang panggil lafaz-lafaz tersebut dan maknanya tersebut turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut sababun nuzul. Sababun nuzul ayat. Ya lain. Sebab tu tartib Quran tu ada dua. Tartibun nuzuli, dia panggil tartib turun ayat, beza lah. Tartib nuzul kalau kiranya ayat yang pertama 5 ayat daripada surah Iqra. Al-alaq tu dah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surah 5 ayat dulu tu. Kemudian ayat yang terakhirnya kata setengah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu dia panggil tartibun nuzuli dia panggil. Kemudian ada lagi orang panggil tartibus suwari, tertib surah. Tertib surah ni Jibril mari turun ajar Nabi asing.
Mana surah hak mana pertama? Fatihah. Lepas tu Al-Baqarah. Lepas tu Ali Imran dulu ke An-Nisa, tahu? Tak ingat Ali Imran, kemudian An-Nisa ila akhir sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Tu tartibus suari pun dengan secara wahyu juga. Jadi sebab tu orang tanya, lepas tu Quran ni siapa duk susun ni? Surah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Wahyu juga. Bukan rekod sahabat. Cuma sahabat rekod tu ialah ditulis dengan secara penuh di dalam mishaf, di dalam kertas, dibukukan. Zaman Nabi tak ada dibukukan. Tapi tertib surah Nabi royak dah ke sahabat. Tertib surah pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah ila akhir. Tapi dibukukan tak ada zaman Nabi. Hanya ditulis dengan tidak lengkap. Yang tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada bagi. Nak baca ke mana terah? Cuba duk saja-saja terah tulis Bismillahirrahmanirrahim, buai titik, buai bagi. Macam cacing duk gitu khiat-khiat. Ni gapo dia tak tahu. Bokos, singko, singko tak tahu. Min tak apa, mengko tak ada titik. Maka siapa pula hak buh baris? Hak buh baris bukan Nabi, bukan sahabat. Iaitu ulama, namanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, anak murid kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tu bila dia dengar orang baca ayat Quran salah, kata innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia dengar orang baca Quran gitu, tak ada baris innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Maknanya jadi gini, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghirau dan membiarkan daripada puak kafir musyrik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun supaya kafir musyrik juga mana? Tuhan buat dak cara pandai muka. Berat tu. Maknanya jadi berubah tu. Sepatutnya ayatnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah atau wa rasuluh. Kalau tak ada inna depan. Jadi patutnya maknanya sesungguhnya Allah dan Rasulullah tidak menghiraukan puak kafir musyrik. Sepatutnya ayatnya itu. Jadi oleh kerana ada orang baca salah baris, maka berubah makna. Berubah makna, salah faham, sesak barat habis jadi. Kalau gitu Imam Abu Aswad Ad-Du'ali letak baris pada misah. Bukan Nabi lah. Ulama. Itu dah. Pas letak baris saya nak baca ke tak tahu bo kota ko jin ko kho ko. Mari pula ulama ke belakang pula namanya Imam Ahmad Al-Farahidi letak pula titik. Bo titik so bawah, ta titik dua belebok le atas, kho titik so le atas, ila atas, jin titik so le bawah. Tak ada titik dulu. Do titik so le atas, so tak so titik. Zai ro aduh. Tu jasa ulama. Jangan kita awak gede Samsung tak tentu kali. Gede Samsung ngaji po sifat 20. Nabi tak mengajar. Sedap dia. Kalau kira hak zaman Nabi jangan kata sifat 20. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, Quran mishaf kita duk baca hari-hari, duk boleh baca Yasin gapo, kuliah qul huwallah, hak tu pun tak ada zaman Nabi tu titik baris begitu. Begitu habis itu. Kalau gitu, kalau disebut kalam lafzi, hak tu baru. Hak tu baru dah. Jadi sebab tu kalau orang panggil kita bunyi khabar, kalam Tuhan berhuruf bersuara, maka ihmil ala lafzi, tanggungkanlah orang panggil kalam tersebut dengan makna kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Kalau gitu hari ni nak masuk dalil. Kerana pegangnya kita kalau tak ada dalil, masuk dalam selisih pendapat ulama. Adakah orang itu sah iman atau masih kafir lagi? Mengikut Imam Sanusi dalam kitab Syarhul Kabir, orang yang tak reti dalil, maka orang itu iman dia tu tidak sah, dia tu kafir, khalidun finnar, takhallada finnar, kekal dalam api neraka. Berat tu. Cerita ni. Tanya Tuhan, ada tak sifat kalam? Ada. Kalau Tuhan, kalau bisu, telu,
Tentu tidak. Dalilmu tahu di mana? Tok Guru mengajar ya. Tok Guru. Artinya dia taklid Tok Guru. Maka email orang lagu ni selisih pendapat ulama. Walaupun pendapat Imam Sanusi itu marjuh, lemah, tetapi pendapat tersebut Tok Guru kita berpetua. Guna awak jadi patua. Mana? Iaitu siapa tak mengaji sifat 20 kafir. Kejut banyak orang. Warna tu ekstrimnya. Bunyi macam ekstrim ni. Bukan ekstrim. Ganah nampak bunyi. Kafir orang belakang ni. Tok Guru tak tahu kau tu pendapat marjuh, lemah. Jawabnya Tok Guru tahu. Tapi kenapa Tok Guru guna juga dah petua pendapat lemah? Kerana pendapat tersebut nak saddul bab alal ummah, nak tutup pintu di atas umat ni, takasul anit ta'alluq. Bermalah-malah pada belajar. Tu. Setara Tok Guru guna pendapat kafir tak mengaji sifat 20, pun ramai mana orang tak mengaji, ramai orang tak mengaji pada mengaji. Sebab tu Imam Sanusi dia kerah pendapat, dia pergi pendapat tu. Bahkan dia tashnik. Tashnik ni orang panggil apa? Tasyanna'a. Mana membilang keji. Dia kata orang ulama yang mengatakan iman muqallid tu sah, keji pendapat tu. Siapa tak tu? Sebab apa? Sebab bagi Imam Sanusi pendapat tersebut fathul bab ala takasur. Orang panggil membuka pintu di atas kemalasan. Tu bermalasan. Email tak payah ngaji-ngaji, cukup dengan ikut Tok Guru pada. Selesai ke apa? Pakai tutup kitab tak payah ngaji. Pakai tutup kitab tak payah ngaji. Lepas tu bila mari orang panggil hak sesak-sesak, mari orang panggil i'tiradat, syubhat, segala kesamaran dalam akidah, ketika tu pakat duk pening. Apa? Dah tak ngaji. Tu bahaya juga. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat, memang betul. Apa? Iman muqallid yang yakin 100% bulat tu sah. Tapi mukminun asiyun dia panggil. Mukmin yang berdosa. Kalau dia tu ahli belajar. In kana ahliyatun nazar dia panggil. Kalau dia tu orang yang berkeahlian belajar, tapi dia tak mengaji, tak belajar, maka dia imannya sah tapi berdosa sebab tak mengaji. Kalau dia tidak ahli belajar, maka iman dia tu sah serta tak berdosa. Mana tidak ahli belajar, mana tak reti putus kayu. Kalau kita tanya 2 tambah 2 berapa? Ya, awak 2 tu berapa? Sudah. 2 tu tanya berapa? Tak reti langsung tu berat. Jangan nak jawab 2 tambah 2 4. 2 tu berapa dia tak kenal. Berat dah. Maka dia tu bukan ahli belajar, mana bodoh berat benar tu. Dah ni. Maka iman muqallid lagu tu kata qaul yang rajih sudah sah serta tidak berdosa. Mukmin ghairu asiyin dia panggil. Mukmin yang tidak berdosa lagi. Fak kita ni ada tak lagu tu? 2 tambah 2 berapa? 2 gapo dia ustaz 2. Tambah tu gapo? Ada? Tak ada. Bila tak ada, kita semua ni ahli untuk belajar. Orang yang punya bakat untuk mengaji. Tiba-tiba kalau kita tak mengaji, pegangnya kita tu hanya berdasarkan taklid. Mana mutaba'atu lil syaikhi, mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Kita ikut mulut tok guru, mulut orang lain dengan ketiadaan mengetahui dalil, maka ketika tu iman kita tu diikhtilaf oleh ulama. Pendapat rajih kata sah tapi berdosa, pendapat yang marjuh yang lemah kata kafir, tak sah lagi iman lagu tu. Berat bila ulama berselisih ni, berat khilaf ulama. Jadi kita tak boleh masuk iman kita tu ijma', sepakat ulama kata dia mukmin. Maka kena tahu dah dalil. Kalau gitu dia kata ni, ada pun dalil, tapi dalil di sini dalil naqliyun, gitu. Ada pun bermula dalil yang dipindah ambil daripada Quran atau hadis. Itu mana dalil naqli dah. Dalil naqli yang menunjuklah di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu. Mana peki lagi?
dengan yang menunjuklah ia dalil nakli ni di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan pekata atau penutur dan siap mau berkata-kata sedia kala. Begitu. Supaya kita tu jadi tak pening ngaji ilmu sifat 20. Kalau bersifat berkata-kata, lagu mana sifat berkata-kata? Sedangkan sifat kalam Allah ni satu, bukan banyak. Bila sebut sifat berkata-kata, bermakna membawa pengertian banyak. Sebab berkata-kata tu gandaan. Allah wahdaniyatu fis sifat, bersangat-sangat ia Allah pada segala sifat. Mana sifat Allah tu banyak, tapi satu-satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu samak, satu basar, satu kalam. Kalau kita terjemah kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam dengan duk pening situ. Satu berkuasa, satu menentu, satu mengetahui. Tak pening jadi gitu. Sedangkan mengetahui tu banyak, menentu tu banyak. Lagi pula bukan benda ada, benda amrun i'tibari, bukan wujudiyah. Sedangkan kita duk bercara ni sifat yang wujudiyah. Mana wujudiyah? Ya bahasa ada. Lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau Tuhan buka tirai dinding hijab, pasti dapat nampak. Sebab apa? Sebab ada. Kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap yang ada sah untuk dilihat. Zat Tuhan ada, sah untuk dilihat. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Hendak yakinlah hai saudara bahawasanya harus dapat nampak zat dan sifat-sifat Allah. Sebab apa? Sebab zat Allah tu wujud dan sifat-sifat ma'ani Allah wujudiyah. Tu sifat-sifat ma'ani, ada pun sifat salbiyah ke apa tu bukan wujudiyah. Tak nampak ke? Itu baik. Kalau gitu nak jadi nampak satu dan makna ada, maka Syekh Pak Dok Mekah dia buat tajdid fi tarjamah. Dia buat pembaharuan dalam menterjemah sifat-sifat ma'ani. Letak apa sebutin? Pekuasa, penentu, pengetahuan, penghidup, penglihatan, pendengaran, penuturan atau perkataan. Perkata. Itu memberi makna wujudiyah dan satu sifat penutur, satu sifat pendengaran, penglihat dan sebagainya. Tu. Tapi oleh kerana takluk dia juga tanjizi qadir, mana sedia kala dulu. Ni supaya kita tidak jadi kelompok apa tu dia panggil puak karamiyah. Puak karamiyah dia kata Tuhan ada sifat perkata, ada. Mana apa? Al-qudratu ala takallum, kemampuan untuk berkecek tu ada sedia kala. Tapi nak berkecek gapo Tuhan sendiri tak tahu nak kecek gapo. Bawa jahil pula Tuhan. Apa tak? Bawa jahil. Macam kita nak kata gapo kalau kita duduk kedai kopi duduk mata nak order gapo, nak kata gapo ke apa player kita tak tahu lagi nak kata gapo. Ada tu. Siapa duduk tengok menu si kabu, si daging, nak order kat mana, tak tahu lagi nak kata gapo. Jadi kalau gitu Tuhan pun lagu tu juga tak tahu gapo nak kecek. Bila ada orang nak kecek baru Tuhan tahu. Nak kata dah, bukan gitu. Belum ada makhluk ni Tuhan sudah siap dah. Gapo hak Tuhan nak kata ke Nabi ni, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo hak Tuhan nak kata kepada ahli syurga. Itu banyak. Dia bukan banyak. Dan tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia panggil kalam nafsani au kalimatun nafsaniyah. Sebagaimana hak Tuhan sebut dalam Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah air laut ni jadikan dakwah untuk menulis kalimah Tuhan. Kalimah apa tu? Itu dipanggil kalimatun nafsaniyah. Hak Tuhan nak khitab, nak tuju gapo hak Tuhan siap dah, yu'idu kalaman. Tuhan siap dah nak kata bergapo. Belum Nabi Muhammad ada, belum makhluk ni Tuhan buat. Tuhan siap dah nak kata ke Nabi begini, nak suruh Nabi buat gini, nak suruh nak Nabi larang benda ni kau. Siap dah, siap. Bukan Nabi Muhammad SAW habis. Untuk ahli syurga akhirat kalau gapo Tuhan nak kecek siap dah. Sedia kala. Belum ada awal bagi ada, Tuhan siap dah gapo Tuhan nak khitab, nak tuju cakap. Kalimah-kalimah ni kalau ditulis
dengan air laut, dakwahnya jadi air laut jadi dakwah, pasti kering dulu air laut ni, tak habis lagi orang panggil kalimatun nafsaniyah Tuhan. Walau jina bimithli, walau ditambah lagi seumpama hak kering tak ada, tambah pula air laut nak tulis, banyak hak tu. Jadi hak tu bukan perkata, bukan penutur, hak tu dia panggil siap berkata-kata. Yu'iddu kalaman, cedek nak kecek. Nak terjemuh mana payah, dikul ibarah. Nah, jangan duk peheh cedek ni macam cedek nasi lepuyuk gitu jangan. Nah, mana siap gapo hak Tuhan nak khitab tu sudah siap dah. Tidak berhuruf, tidak bersuara, amrun i'tibariyah, bukan wujudiyah. Banyak tak boleh nak ditulis, nak dicatat. Kalau kering air laut, tambah lagi pun tak habis lagi. Kalau diboleh tulis. Tu lagu tu dah. Ada dua-dua kali. Dua-dua sekali. Dalil yang menunjukkan Tuhan mesti bersifat dengan penutur perkata dan siap berkata-kata. Siap mau berkata-kata tu sedia kala. Dan tentu tidak. Satu dalil menunjuk di atas dua mana dulu. Dalil ni juga menunjuk di atas tentu tidak Tuhan bisu. Bisu tu lawan bagi penutur perkata. Dan kelu ni lawan hak bagi siap berkata-kata, senantiasa mau berkata-kata. Tu. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala. Tengok. Yuk mari dalil Quran. Kita duk sebut dah. Dia panggil dakbul mutakallimin, dia panggil. Dakbul mutakallimin maknanya kebiasaan ulama mutakallimin bila sebut dalil sifat samak basar kalam, dia takdim mendahulukan dalil Quran hadis berbanding dalil akli. Kalau wujud kita baka siapa ke hayat, hak tu dia takdim dalil akli dulu sebut. Nah, takdim sebut tu, takdim zikri, bukan takdim filman haji. Beza tu. Nah, lama kata Mu'tazilah pula ulama ahli sunnah jemaah. Kalau takdim fil manhaj tu Mu'tazilah. Mu'tazilah dia takdim akli berbanding nakli. Mana mendahulukan akal berbanding Quran hadis. Mana akal ke depan, Quran hadis duduk belakang. Apa-apa saja Quran hadis bercanggah dengan akal, maka Quran hadis ditakwil. Akal dulu diterima. Itu takdim fil manhaj. Dah. Kalau mujassimah, musyabbihah, zahiriyah, takdim nakli alal akli fil manhaj. Dia takdim Quran hadis duduk depan, akal duduk belakang. Fil manhaj, pada manhaj di mana apa? Prinsip, pada disiplin. Hak kita sebut takdim tadi tu bukan takdim prinsip tu, bukan takdim manhaj. Takdim fi zikri, pada menyebut. Tu. Kalau sifat wujud siapakah hayat? Ulama mutakallimin, dakbul mutakallimin, dia takdim fi zikri dalilul akli ala dalilil nakli. Dia takdim makna mendahulu ke sebut dalil akal di atas berbanding dalil Quran hadis. Bahkan kadang-kadang tak sebut dalil Quran hadis. Sebab apa? Sebab Quran hadis tu kuat dah. Nah, akal manusia tu tak kuat. Quran hadis tu cerita dia ada, dia so, dia sedia, dia kekal, dia tak serupa akan makhluk. Dia patut manusia tu tak boleh terima dengan akal dia Tuhan tu ada. Tuhan tu sedia, Tuhan tu kekal. Maka kepala otak manusia tu kena beki dulu. Nak tu ni. Tu lagu tu. Adapun samak basar kalam, hak ni takdim fi zikri dalilun nakli ala dalilil akli. Sebab apa? Sebab akal manusia ni lemah. 3 sifat ni. Tu takut dia gi qiyasus syahid alal ghaib, dia panggil. Gi qiyah makhluk di atas Tuhan. Lagu mana qiyah makhluk atas Tuhan? Dia duk nengu tengok, orang buta, orang pekok, orang bisu, tak ada masalah, boleh buat hijab. Betul tak? Orang buta ramai mana hak hafiz Quran, hak celek kuliah tu kah? Nah. Nah, orang buta, orang pekok, orang bisu, banyak hak pandai bijak, buat kemahiran tu, pandai buat goni, pandai nak jahit baju, pandai menego, pandai. Ada? Jadi dia fikir kalau Tuhan buta, pekok, bisu, apa salahnya? Nya boleh buat langit bumi ni, tak ada masalah. No problem ya.
Tuhan buta, bisu, bekak. Macam manusia juga, buta, bisu, bekak. Boleh buat hijab nak buat. Salah. Salah tu. Fikir akal lagi tu salah. Maka nak tolak salah tu, buat mari hak Quran dulu. Mana contoh? Banyak bukan ni saja. Banyaklah antara lain. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dim minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Setengah daripada rasul tu ada yang man kallama Allah, bercakap-cakap dengan Allah Taala. Dah. Itu pun dalil tak? Tapi hak ni dalil buat mari sahih sikit. Wa kallama Allahu Musa taklima. Taklima kita wakah itulah takliman asalnya. Apa terjemuh? Tu terjemuh tu. Balik bahasa mana naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada Arab. Wa kallamallahu Musa taklima, bahasa Melayu katanya berkata-kata oleh Allah Taala itu akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. tu terjemuh tu. Jadi takliman tu dia panggil maf'ul mutlaq, nak mentakidkan di atas kalam Allah tadi. Jadi maksud Tuhan nak cerita sini, wa kallamallahu Musa taklima, mana berkecek oleh Tuhan akan Musa akan sebagai berkecek, mana kecek sengoti, bukan walolok dak. Tuhan kecek sengoti, bukan walolok dak. Tu. Kalau mengikut fuak Mu'tazilah, Tuhan kecek sini bukan kecek hakiki, tapi kecek majazi. Mana kecek majazi? Tuhan bercakap dengan Nabi Musa tu bukan bercakap hakiki, tapi bercakap majazi. Sebab dibinakan pendapat Mu'tazilah, kalam tertentu dengan huruf dan suara. Maka huruf suara tu mesti baharu. Maka tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Maka tak ada kalam di zat Allah Ta'ala. Dan tak ada Tuhan boleh berkalam dengan makhluk dia, dengan hamba dia. Kalau gitu Tuhan berkecek ni apa maksud? Bukan Tuhan kecek dia ya. Pokok kecek. Itulah gitu. Dinding kecek. Jadi Tuhan buat di dinding huruf suara, atau di pokok ke huruf suara, maka pokoklah hak tubiknya. Pokok hak kecek, ya Musa ikhla'na laika fa innaha fil ardil muqaddas, itu pokok hak bunyi kecek. Ngongeng. Tapi Tuhan lah tu agak pelik tu. Pokok hak kecek tu hak dapat nama. Tu. Sebab apa? Sebab tak ada di zat Tuhan sifat perkata penutur. Sebab kalau ada kalam mesti berhuruf bersuara. Huruf suara tak boleh ada di zat Allah sebab baharu. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah jawab, kalam tak semestinya berhuruf bersuara, jawabnya. Ni. Sebab terbenar kalam yang di kita hamba makhluk ni tak ada huruf, tak ada suara. Sama ada sifat penutur mabda' bagi kudratit takallum, tak ada huruf, tak ada suara. Ada anak tekak kita. Huruf ba ke sin ada. Kalau ada huruf sin ni gak berdarah semua ni. Berdarah sebab sin tu gigi yang tajam mana sin. Tubik berdarah belanja semua. Kalau kita keceklah hati pula. Nak marah kau siapa bawa kereta menat. Berdarah lalu. Ming ekor yang tajam. Nung paje ngak tubik ku hati tepuk. saya duk kecek saya berdarah habis hati tu. Itu kan? Tak ada huruf, tak ada suara juga. Tapi dipanggil kalam. Sebab tu kata Akhtal, dia kata innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam tu ada dalam hati. Adalah hati kalam. Dikatakan kalam dalam hati. Monolog kita tu. Hadisun nafsi. Cakapan hak kita duk bercakap dalam hati. Tak bunyi orang lain tak dengar, kita duk kecek. Ni kecek lah buruk kita. Baik dia ni. Bagus. Ni duk kecek lah hati ya. Tak ada orang dengar tu. Ada huruf, ada suara tak? Tak ada. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya sahaja jadikan lidah ni sebagai menunjukkan apa yang kita duk bercakap dalam hati. Duk kedai kopi nak order nasi goreng kapung dalam perut kita. Nasi goreng kapung. Mari. Ada gapo habis. Nasi goreng kapung sah. Kita ayat dengan lidah tu nak menunjuk apa hak hati. Hak hati kita berhuruf bersuara tak? Tidak berhuruf bersuara. Tapi orang panggil kalam tak? Kalam monolog dia panggil tu ni. Hadisun nafsi.
Maka kalau di makhluk saja tak semestinya kalam tu berhuruf bersuara, apa tak lagi mimbabil aula pada Allah Ta'ala. Lagu tu. Tu. Kalau gitu tak boleh terima kata Tuhan tu berkecek, berkalam, berkata-kata kalau tidak ada istiqaq bagi kalama, iaitu kalaman. Tak boleh. Tu sebab dia mesti mari daripada kalam. Takallama ya takallamu takallaman, takalluman kalaman. Bila Tuhan kata kallama, berkata-kata, boleh kata berkata-kata kalau tak ada sifat perkata penutur, boleh? Boleh. Mendengar, boleh terbit mendengar kalau tak ada pendengaran, boleh? Tak boleh. Jadi walaupun Tuhan tak kata dia ada pendengaran, penglihatan, tapi bila dia kata innallaha sami'ul basir, sesungguhnya Allah tu maha mendengar, maha melihat, secara auto dia panggil lazim dipahamkan mendengar dan melihat mesti ada tempat istiqaq dia, tempat terbit dia. Mana? Pendengaran dan penglihatan. Sama bila Tuhan kata berkata-kata oleh Allah akan Musa, tak terima nak boleh berkata-kata kalau tidak ada perkata penutur. Mesti ada tempat istiqaq dia. Mustaqun minhu dia panggil. Pahal kada ni letih dah weh. Ya hari dua masjid lagi kena ngajar lagi dia sini. Nak tak payah ada arah lah, kena makan kismi banyak minta doa dengan Tuhan dia tu. Bila kata saya dengar, saya lihat. Secara akademiknya, kita dah cerita tak mau. Secara akademiknya kita tak pekak, tak buta, bermakna ada sifat hak lawan bagi pekak dengan buta tu apa? Penglihatan, pendengaran. Gitu. Dia tak perlu cerita saya ada sifat pendengaran, saya ada sifat penglihatan. Bodoh benar. Dia tanya, mak mu tengok dak bola lah dia. Saya ada sifat penglihatan. Wan bodoh gitu mau jawab. Tak jawab gitu. Dia ada tengok bola. Orang tengok. Apa kita berdapat faham? Tengok apa? Tak buta secara akademik. Tapi tak ada lah kita duk faham lagu tu. Secara akademiknya, secara ilmiahnya, mamak tak buta. Moga dia kata dia tengok. Maknanya ada di zat dia sifat penengok. Penengok. Atau pelihat tadi. Bahaya weh. Bahasa kita tu speed nak cakap tapi nak wih faham lagu tu. Nak wih mudah. Tu jangan duk tak ada dalam Quran jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah gitu. Sebab tu Mu'tazilah yang kata zat Tuhan kosong daripada sifat, tak ada. Mu'attilah dia panggil. Fuak mentaktil, mengkosongkan zat daripada sifat. Sebab tak ada yang kata dalam Quran. Tuhan cerita innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal haya was sam wal basar wal kalam. Tak ada. Memang tak ada sungguh lah. Mungkin Quran ni qaulan baligh, perkataan yang menyampaikan di dalam batin mustami'in, dalam hati pendengar. Bukan Quran setakat di akademik di tidak. Siapa perut bila Tuhan kata sesungguhnya Allah Maha amat mendengar, sirah mubalarah tu, sirah mubalarah dia panggil sami. Maha mendengar, maha melihat. Lagu mana weh? Tak boleh buat main-main. Kita dalam pendengaran Allah, dalam penglihatan Allah, kita disaksi. Itu. Tapi secara perbahasa ilmu, bermakna Tuhan tak pekak, tak buta. Mana? Ada di zat dia pendengaran, penglihatan. Bila Tuhan kata berkata-kata oleh Allah akan Musa, Tuhan kecek. Tak boleh kita nak terima Tuhan boleh kecek, tak ada sifat pekecek. Tuhan boleh berkata-kata kalau tak ada sifat perkata. Tuhan boleh bertutur kalau tak ada sifat penutur. Tak boleh terima tu. Mesti ada mustaq, tempat terbit dia. Tempat asal dia, panggil apa? Mabdat dia panggil. Tempat terbit lah nak kata ke mana? Tempat pucuk dia panggil pucuk. Tu. Akan sebagai berkata-kata tu nak taktik lagi. Kecek semati. Makna Tuhan kecek lah tu. Bukan pokok kecek dah. Bukan lembu kecek dah. Kalau lembu kecek tu panggil lembu. Kalam lembu. Kalam pokok. Kalam
Dinding. Ni dak Tuhan kecek. Kalam hakiki sungguh. Lepas tu berhuruf bersuara kau Ustaz kalau gitu. Sini khilaf. Sini khilaf sesama ahli sunnah wal jamaah. Mana? Satu, pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah. Tuhan kecek dengan Musa ni lagu mana? Maksudnya Assalamualaikum Musa. Assalam Tuhan. Apa khabar Musa? Sehat lagu ni lah. Tuhan apa khabar? Gitu. Bukan gitu. Fair. Bukan lagu tu. Lagu mana Tuhan kecek dengan Musa? Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Tuhan kecek akan Musa sebagai kecek sengoti dengan makna Tuhan buka hijab. Tuhan buka dinding. Hijab maknawi dia panggil. Bukan hijab hissi. Macam tirai ni, dinding ni dinding hijab hissi. Hijab maknawi tak ada dinding ni. Tapi pada makna terdinding kita. Tak payah nampak Tuhan. Tak boleh nak nampak sifat kalam Tuhan. Tuhan buka hijab. Tuhan buka dinding maknawi. Tirai maknawi. Dijadikan pada Musa tu kekuatan idrak pada penglihatan dan pendengaran untuk dapat nampak, lihat dan dengar sifat kalam nafsi perkata Allah yang tak berhuruf dan tak bersuara, satu tak berbilang, lalu diberi faham apa yang Allah nak khitab kepada Musa dengan kalam nafsani hak sedia kala Tuhan yu'idu kalaman tadi. Payah sikit nak faham. Jadi dibuka hijab, diberi kepada Musa kekuatan mendengar dan penglihatan idrak yang baru, bukan hak kebiasaan dak. Mampu untuk lihat perkata Allah yang tak berhuruf tak bersuara, dengar yang tak berhuruf tak bersuara. Sebab kullu maujudin yasihu an yura, yasihu an yasma. Tiap-tiap benda ada sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Walaupun kita tak dapat lihat, tak dapat dengar, tapi sah. Jadi sifat kalam wujudiyah, sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Dah satu. Macam mana faham berbeza? Diberi faham tu apa hak Tuhan siap nak khitab sedia kala. Kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani tadi. Tu dah. Bukan Tuhan duk kecek tak berhenti, bukan. Ni kalau duk terjemuh kalam artinya berkata-kata, duk faham Tuhan duk kecek, ngongeng kecek tak berhenti gaduh. Yo ya. Siapa tai Musa pak buka hijab. Tuhan duk kecek tu. Lepas tu Musa pun dengar Tuhan duk kecek tu, gapo dia tak tahulah. Lepas tu pak tutup hijab. Habis Musa tak dengar dah. Tuhan duk kecek lagi, ngongeng gitu. Bukan tu, salah faham tu lagu tu. Bukan lagu tu dah. Bukan lagu tu. Tu ramai orang hok faham lagu tu. Ramai hok ngaji sifat 20 duk faham lagu tu. Ngaji sifat 20 dah tu. Faham lagu tu. Salah tu. Dia kata Tuhan berkata-kata selama-lamanya. Dia tak faham. Lam yazal mutakalliman, senantiasa mutakalliman tu disebut dalam kitab Arabnya lam yazal mutakalliman lam yazal yattasifu bisifatil kalam. Senantiasa berkata-kata, mana senantiasa bersepakai di zat Allah sifat perkata. Gitu. Adapun nak berkata-kata tu bila siapa masa Nabi Musa, Tuhan buka hijab. Tuhan buka hijab. Musa pun diberi pendengaran, penglihatan yang baru, mampu nampak dan dengar satu sifat perkata Allah, tak berhuruf, tak bersuara. Lagu mana? Khalifulil adat, menyalahi adat. Sebab sekarang kita pendengaran kita boleh dengar kalam yang berhuruf bersuara. Penglihatan kita tak boleh lihat kalam. Boleh? Nak keluar mulut saya ni nampak? Nampak gitu. Masuk ke mikrofon, njak ke speaker, masuk ke telinga kita. Sudah, sikit lagi nak masuk telinga. Gitu. Nampak? Tak nampak. Secara adatnya Tuhan jadi kita ni boleh dengar aja. Kalah, lihat tak boleh.
Tapi Allah Ta'ala jadikan mukjizat kepada Musa dan Nabi-Nabi yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, bila dapat maqam mukalamah dengan Allah, berkalam dengan Tuhan, dapat nampak perkata Allah, penutur Allah yang satu tak berbilang, sedia kala tak berhuruf, tak bersuara, lalu diberi pehe. Diberi pehe tu apa hak Tuhan siap ceded sedia kala nak tuju cakap gapo. Ya Musa ikhlaqna laika tu, makna dia tu sedia kala dah. Tuhan nak suruh Musa pecah selipar sebab bumi ni bumi suci. Bila lagi Tuhan nak suruh tu? Sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Tapi tak berhuruf suara ikhlaqna laika lagu tu lah. Tu. Bila diberi pehe ke Musa tu, pecah seliparmu hai Musa. Di sini bumi yang suci. Bila siapa masuk dia? Bukan duk suruh sedia kala ikhlaq nak laika ya Musa, ikhlaq nak laika ya Musa. Musa tak ada lagi bumi, tak ada lagi. Bukan gitu. Perak ni weh. Perbandingan mudah kita nak fahamnya macam kita boleh hanuk. Boleh hanuk. Jadi kita dalam perut kita ni kita siap dah. Anak aku umur 7 tahun aku nak suruh semaya, umur 10 tahun nak suruh boleh baca Quran, khatam Quran, hafal Quran. Siap dah tu gapo kita nak suruh tu. Tapi suruh dak lagi. Gila duk suruh selalu baru tubik hari ni perut umur baca Quran, semaya. Baby lagi. Hak kita cedek tu orang panggil kijek egong ke? Tak. Kita cedek tak ada masalah. Tapi cedek kita tu bukan sedia kala lah baru. Dah boleh berubah, dah boleh hilang, boleh berubah. Masa 7 lagi duk lama boleh jadi kaya jutawan, tak ingat kau semaya. Jangan nak suruh anak, dia sendiri pun tak semaya. Sudah pakai tak suruh-suruh dah anak. Ni boleh jadi atau mati kan ada suruh tu. Boleh jadi belaka. Tapi Tuhan bukan lagu tu. Apa hak Tuhan siap yu'iddu kalaman, mempersediakan sedia kala, tak ada awal bagi ada. Siap dah makna-makna nak suruh kita semaya 5 waktu, haram zina, hari siap dah. Tapi suruh tak lagi. Ada tak lagi lafaz, tak ada lagi. Bila ada mukhatab, bila ada kita, maka aqimus solah wa atuz zakah wala tu baru tu. Hei, payah sikit nampak. Itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Berarti di zat Allah ada sifat perkata. Imam Abu Mansur Al-Maturidi di atas salah satu daripada 2 pendapat dia. Pendapat hak dia satu sama dengan Imam Hasan Asy'ari juga. Tapi ada satu lagi pendapat dia kata, kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara, penutur perkata dan siap berkata-kata Tuhan sedia kala. Hak ni tak ada huruf, tak ada suara. Sama ada penutur wala satu, atau siap berkata-kata tu hak banyak, amrun iktibariyah bukan wujudiyah, tapi banyak tak berhuruf tu. Kalau tak berhuruf tak bersuara ni pada adat tak boleh dengar. Pada adat menyalah yang adat. Maka di dalam salah satu daripada 2 pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan menjalani di atasnya oleh beberapa ulama muhaqqiqin, antaranya Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ramalah setuju dengan pendapat ni. Mana? Iaitu makna Tuhan berkecek dengan Musa ni, artinya Tuhan jadikan huruf suara yang baharu. Nak sama dengan Mu'tazilah dah. Mu'tazilah itu tak? Tuhan jadikan huruf suara yang baharu masuk ke anak telinga Musa. Musa dengar huruf suara. Musa dengar huruf suara tu. Ya Musa ikhlaqna. Bukan suara Tuhan, bukan huruf Tuhan. Qadim bukan. Dia ada dia baca sendiri buku tauhid. Dia kata teruk juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dia kata Tuhan ni ada suara Tuhan pula. Hai bukan. Suara makhluk, huruf makhluk. Makhluk bukan suara Tuhan, bukan huruf Tuhan. Lepas tu Tuhan jadikan makhluk Tuhan masuk ke anak telinga Musa. Bila Musa dengar apa yang Tuhan nak suruh, nak larang, nak gapo, nak cerita, nak khabar, nak janji, maka Musa faham inilah makna yang berdiri ada di zat Allah, iaitu penutur perkata dan siap berkata-kata, cedek berkata-kata sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Tengok. Jadi dia berkhilaf
di balik ni, tapi dia bersatu di balik humbi. Mana? Balik humbi dua-dua mengisbatkan di zat Allah ada sifat kalam, penutur, berkata, dan takluknya yang qadim, siap berkata-kata sedia kala. Tapi khilafnya buku buka hijab, tutup hijab, jadikan huruf dan suara. Dua-dua ni khilaf lafzi dia panggil. Khilaf lafzi, bukan khilaf hakiki. Apa? Sebab dua-duanya masuk dalam takluk tanjizi hadis, sifat qudrah. Membuka hijab, menutup hijab, qudrah. Menjadi huruf suara, qudrah. Sebab tu kalau orang tanya, bapa ulama dulu tak mengajar Asmaul Husna, Asma' was Sifat 99, duk ajar 20. Ni ada mau duk dengar, ada mau duk kecek. Dia kata, apa mengajar sifat 20 saja? Banyak lagi sifat Tuhan, 99. Kata ni, tengok kedai dia, 20 pun tak habis lagi. 20 mana banyak dengan 99? Ada kata 99 tu sikit pada 20, orang ni cerak-cerak bodoh, kena klik ngaji pasti bab bila pula. Tentu dah 20 sikit pada 99. Yang keduanya, 99 tu bukan sifat zat, dia panggil asma'us sifat, sifat fi'il dia panggil. Sifatu fi'li, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min. Sifat perbuatan Allah Ta'ala. Ada pun sifat 20 kita ngaji ni dipanggil sifatu zatin, sifat zat Allah Ta'ala. Beza zat? Beza lah. Sifat zat lawan dia tu mustahil. Ada lawan dia tiada, tiada tentu tidak. Okey? Kudrat lawannya lemah, lemah tentu tidak. Perkata lawannya bisu, bisu tentu tidak. Siap berkata-kata lawannya kelu, kelu tentu tidak. Kayak gitu. Pendengaran lawannya pekak tentu tidak. Gitu. Adapun sifatu fi'li, lawan dia harus. Mengangkat lawannya menjatuh, harus. Memberi lawannya menegah, mencabut, harus. Menghidup lawannya memati, harus. Dua-dua Allah Ta'ala boleh buat dua-dua. Itu lagu tu. Jawabnya, semua Asma'ul Husna, sifatu fi'lin tu masuk di dalam takluk tanjizi hadis, sifat qudrah secara umum. Kalau nak ngaji lebih-lebih boleh, tapi lamalah ngaji. Ar-Rahman Ar-Rahim mushtaqun minar rahmati, hok mana mubalaghah, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Oi panjang. Panjang dulu, ingat tak bismillahirrahmanirrahim kan? Panjang tu. Tu ingat baik. Jadi ulama tak nak memberatkan di atas umat. Sebab tu 20 dengan 13, mana qaul yang rajih? 13 qaul yang kuat berbanding 20. Sebab 20 tu banyak pada 13, dan 20 tu payah nak faham sifat maknawiyah. Lagi akan nak masuk maknawiyah, lagi payah. Sebab tu 13 qaul Imam Abul Hasan Asy'ari rajih berbanding 20 qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi walaupun qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu marjuh, lemah, tetapi masyhur. Gitu dah. Apa bukan 20? Kalau nak kira khilaf, ada lagi. Sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Itu sifat ma'ani lagi dia bilang. Nak bahas panjang-panjang lagi, boleh lagi. Kata ni. Tapi tak. Ilmu tauhid ni dia ada marhalah-marhalah dia. Penyusunan ilmu tu ada orang panggil generasi ulama. Akhirnya sampai satu tahap khulasah dah. Khulasah. Mana kesimpulan dah. Hak ni mana pati dia dah. Macam kita nak ambil minyak. Minyaknya lah. Nanti ni. Perah ni nak boleh kau jadi satu minyak tu. Pati, sari pati dia tu. Hak ujung sekali dah. Habis. Selesai. Selesai dah. Demo dua balas lagi. Tu menunjukkan diri demo tu jahlun murakkabu, bodoh hok berlapis-lapis dia panggil. Itu ni. Tu jawab dia lagu tu. Jadi kalau orang tanya apa tak mengaji Asmaul Husna, sifat-sifat perbuatan Allah Taala, jawabnya masuk dah dalam sifat kudrat, takluk, tanjizi hadis dia. Tuhan yang menghidup, Tuhan yang memati, Tuhan yang memberi sihat, Tuhan yang memberi sakit, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menjatuh, Tuhan yang memuliakan makhluk, Tuhan yang menghinakan makhluk, Tuhan yang memberi kerajaan, Tuhan yang mencabut kerajaan. Harus bakal ya Allah Ta'ala. Tak ada mustahil pun.
Itu dia panggil sifatul fi'lin. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Adapun dalil akal, tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama' dan basar dan kalam itu ialah kerana jika tiada ia Allah bersifat dengan mendengar, itu pendengaran, dan melihat ini penglihatan, dan berkata-kata yakni perkata atau penuturan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ni dia sebut dalil akal ke belakang. Bukan makna dalil akal tu tak ada. Dalil akal ada, tapi cara mikir tu kena betul. Jangan mikir hak tak ada. Tengok makhluk buta pekak bisu, boleh buat kerja, Tuhan pun tak apalah pekak buta bisu boleh buat kerja juga. Salah, tu fikir salah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada. Nak tanya apa sini? Nak tanya faham upaya nak tanya. Ada ada soalan ni? Ada? Tak apa, tidak soalan ni tak apa. Tak ada. Kadang-kadang dalam ngajar tak ada. Balik kat ada. Ngaji siapa? WhatsApp. Ustaz, orang duduk bawa kereta. Aduh. Pak kita siapa-siapa tak ingat dah ada nak balas. Balas kat dia. Siapa? Buka-buka WhatsApp. Beratus pula dah mesej. Tinggal bawa. Dalam kali ustaz sombong tak balas mesej kita. Masa kuliah hari ni nak tanya. Tak ada deh. Tak ada apa. Muju. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.